Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Terima kasih Cik Iman. Okey, ahlan wa sahlan Puan Fuzia Ahmad. Apa walaupun kita ada seorang berdua malam ni, tak apa, kita teruskan juga. Okey. Ini sekadar perkongsian ilmu ataupun maklumat berkaitan dengan program persijilan tadabbur yang kita dah buat untuk pengambilan kali ketiga kali ketiga ni. So kita nak tahu apa benda, apa sebenarnya program sijil asas kemahiran tadabbur Al-Quran ni. Memang jarang-jarang kita dengar. Kat tempat lain pun kita jarang dengar kan. Okey. So kita tengok dulu video ni. Okey. Okey, sedikit intro berkaitan program-program yang dianjurkan oleh Akademi Al-Baghdadi. Okay, terima kasih kerana masih ingin mendengar penerangan dan taklimat berkaitan dengan sijil asas kemahiran tadabbur Al-Quran. Tadi Cik Iman ada share video daripada kita punya pengendali ataupun kita punya mensyarah program persijilan sijil asas kemahiran tadabbur Al-Quran. Selalu kita dengar di luar sana program-program yang banyak diadakan ataupun dianjurkan oleh para guru-guru Al-Quran, kebanyakannya ialah program tajwid, mengaji Al-Quran daripada asal, lepas tu naik tajwid, naik talaki kan. Jarang yang buat program tadabbur ni. Adalah kalau kat radio pun dia lebih kepada tafsir Al-Quran kan. Tafsir Al-Quran tu dia lebih tinggi lah. Kalau tadabbur ni dia ambil ayat-ayat tertentu kemudian dia ulas ulas, dia adalah kaedah-kaedahnya. So sijil asas kemahiran tadabbur ni apa dia? Okey. Apa itu tadabbur? Tu kita nak kena tahu dulu apa itu tadabbur Al-Quran ni. Okey, so objektif pembelajaran kita, pelajar mampu menyebut cara-cara mudah dalam mentadabbur Al-Quran. Pelajar mampu membezakan kaedah asas tadabbur Al-Quran. Pelajar boleh mengeluarkan pengajaran dari ayat Al-Quran. Pelajar mampu memahami bagaimana penyelesaian isu semasa dengan tadabbur asas ayat Al-Quran. Okey. Dia tadabbur ni diambil satu ayat kemudian dikupas. Dia kupas tu, ambil dia punya isi pengajaran, isi pengajaran dan cara memahami ayat tersebut. So sijil asas tadabbur Al-Quran ni, kita nak belajar bagaimana kita nak mentadabbur Al-Quran tu, dan bagaimana pula bila kita dah mentadabbur Al-Quran tu, kita boleh cerita pula, kita boleh sampaikan pula kepada orang lain. So paling tidak untuk ahli keluarga kita lah, kita boleh, bila kita dah belajar sijil asas tadabbur ni, kita dah boleh insya-Allah dengan kaedah-kaedah yang dikongsikan oleh ustaz dan ustazah tu nanti, kita pun boleh jadi macam mereka. Kita ambil satu ayat, kita tadabburkan dia. Bukan mentafsir tau, mentadabbur. Mentadabbur ni ambil iktibar daripada ayat tu. Kalau tafsir, kita memang dia lebih tinggi lah. Kalau tafsir ni dia kena mahir bahasa Arab, dia kena mahir nahwu sorof, dia kena kena ada ilmu hadis, ilmu tafsir dan sebagainya. Yang tu dia ada level, lagi satu level lah yang lebih tinggi. So tadabbur ni kita just macam mana kita bila jumpa satu ayat tu, kita nak ambil dia punya pengajaran.
So yang tu kita tak mahir bahasa Arab pun tak apa, kita tak mahir hadis-hadis pun tak apa. Dia ada kaedah-kaedah yang akan dikongsikan oleh ustazah dalam tempoh 18 jam sesi. Ya, sesi pembelajaran tu mengambil masa 18 jam atau kita bahagikan kepada hari-hari dan minggu-minggu tu lebih kurang 3 bulan. Dia kita buat hari Sabtu. Kita buat hari Sabtu. Okay. Nanti adalah jadual dia. So, objektif pembelajarannya sudah jelas. Okay. Pecahan pengajian, satu pembelajaran, yang kedua pengukuhan, yang ketiga penilaian dan ujian. So kita ada sesi pembelajaran, okey, kita dengar kuliah daripada Ustazah Hidayah tadi, daripada video tadi kan. Kemudian dia ada latihan pengukuhan, kemudian dia ada penilaian, dia macam kuis lah, ada kuis sikit nak menguji sejauh mana kefahaman kita. Sebenarnya kuis ni dia lebih kepada nak menguji, nak mengeluarkan balik apa yang kita faham. Yang kita faham, yang kita terima daripada ustazah tu, daripada ustaz yang mengajar kita tu, nanti kita keluarkan balik dalam bentuk kuis tu, soalan-soalan kuis tu, dan kalau kita boleh jawab dan sama seperti yang dikendaki, maka kefahaman kita tu sama dengan apa yang cuba disampaikan oleh ustaz-ustazah tu lah. Okey, so topik pembelajarannya dia ada 6 topik ya. Dia ada 6 topik. Pertama, 10 kunci tadabbur Al-Quran. Dia ada kunci dia ni. Nak mentadabbur Al-Quran ni, dia ada rahsia dia, dia ada kunci dia. So kita nak tahu 10 kunci tadabbur Al-Quran tu. So kalau kita ada 10 kunci tu, kita boleh guna mana-mana kunci tu, kita bolehlah tadabbur Quran. Jadi mungkin selama ini kita mengaji Al-Quran tu sekadar beri penumpuan kepada tajwid kan, makhraj huruf, hukum izhar ifa idgham, mad, lepas tu wakaf wakaf tidak kan. Kita sebelum ni memang fokus pada itu saja. Tidaklah salah, betul. Tapi kita nak naik satu tahap lagi supaya kita baca Quran sikit tapi kita ambil tadabbur tu. Mana kita tadabburkan Quran tu, jadi kefahaman kita tu menjadikan kita akan rasa lebih seronok membaca Al-Quran tu. Al-Quran ni daripada dulu 1400 tahun lebih tu sampai sekarang ni orang menggali ilmu daripada Al-Quran ni tak habis-habis. Jadi kita ni ialah sementara usia masih ada, baki usia masih ada ni, apa kata kita cuba pelajari cara macam mana nak mentadabbur Quran. Sekurang-kurangnya bila kita tahu mentadabbur Al-Quran, kita bolehlah mengambil dia punya mutiara-mutiara daripada Al-Quran tu untuk kehidupan kita. Okey, yang kedua pembahagian ayat Al-Quran. Okey, so ayat Al-Quran ni pun dia ada pembahagian dia mengikut para ulama. Ulama ni pun dia buat kajian apa semua. So kita belajarlah daripada mereka yang mahir tentang pembahagian Al-Quran. Kemudian yang ketiga, cara tadabbur kisah-kisah Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran itu dia ada cerita sains, dia ada cerita sejarah, dia ada cerita hukum. Okey, lepas tu dia ada akidah dalam tu. Kan? Jadi kalau contoh cerita-cerita kisah-kisah, contoh kisah semut, kisah gajah, contohlah kalau kisah yang berkisar dengan haiwan kan, kisah laba-laba, rumah laba-laba kan dalam Quran disebut, kisah lembu. Jadi kenapa ada kisah-kisah tu? Apa yang kita boleh tadabbur daripada kisah-kisah haiwan? Contoh, kalau ambil tema haiwan lah. Kalau kita ambil tema para syuhada, contoh keluarga Ali Imran, contoh kan, keluarga Ali Imran. Lagi apa yang disebut dalam Al-Quran, kisah contoh macam Sayyidatina Maryam. Maryam tu dia bukan nabi, tapi dia seorang tokoh muslimah yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana kisah-kisah? Ya, sebab dalam Quran tu dia ada kisah perempuan, dia ada kisah lelaki. Kalau kisah lelaki, dia ada kisah Nabi Yusuf, Nabi Hud, kan? Ada surah Hud, ada surah Yunus, kan? Yusuf. Dia
dia ada kisah-kisah macam tu. Jadi daripada banyak tema-tema tu, macam mana kita nak mentadabbur? Sebenarnya kalau kita tahu ilmu tadabbur ni, kita pun seronok. Bila kita seronok, dapat keseronokan daripada Al-Quran tu, maka kita pun boleh share keseronokan kita, kefahaman kita tu, paling tidak pun pada ahli keluarga kita. Kan? Pada ahli keluarga kita, pada pasangan kita, pada anak kita, pada cucu kita, contoh kan. Jadi kita boleh cerita tentang Al-Quran, Masya Allah. Jadi penghayatan kepada kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran tu, kita dapat menjiwainya. Okey, yang keempat, cara tadabbur sunan ilahiyah. Apa maksud cara tadabbur sunan ilahiyah tu? Yang ni nak kita nak kena tahu ni. So nak tahu apa benda, tu kena join lah program ni. Kemudian topik kelima, cara tadabbur hakikat ketuhanan dan kaedah-kaedah umum. Ni yang saya kata tadi, dalam Al-Quran tu dia ada kebanyakannya lebih kurang 30 juzuk tu, ada 6236 ayat tu. Sebenarnya banyak cerita tentang ketuhanan. Banyak cerita tentang Allah tu sangat esa kan, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ayat kursi pun cerita tentang Allah. Jadi banyak dalam Al-Quran tu, kebanyakannya memang dia cerita tentang kekuasaan dan ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita nak cara nak mentadabbur yang berkaitan dengan ketuhanan ni? Tu kita kena belajar juga. Okey, yang keenam, penghalang utama tadabbur Al-Quran. Okey, so nak mentadabbur Al-Quran ni dia ada penghalang-penghalang dia. Yang menghalang kita mentadabbur Al-Quran. Ada ayat-ayat yang kita tak boleh nak tadabbur. Ya ke Ustaz? Ya. Tu kena tengoklah, kena join program ni. Okey, 10 kunci tadabbur Al-Quran. Ni saya bagi agak lebih detail sikitlah, ni orang kata sebagai outline course ataupun isi kandungan, kita tengok ni. Yang pertama, 10 kaedah memahami ilmu tadabbur Quran, pengertian dia, kandungan dia, faedah dia, kelebihan dia, sandaran dia, penyusun dia, nama, sumber ilmu, hukum dan hukum syarak dan diskusi. Yang kedua, pengertian dan perbezaan 5T, tilawah, tadarus, terjemahan, tafsir dan tadabbur. Okey, yang ketiga, tujuan tadabbur Quran untuk ilmu, untuk beramal, untuk bermunajat, untuk dapat pahala dan untuk perubatan, untuk rawatan, ru'yah dan sebagainya. Okey, yang keempat, dalil syaitan ilmu tadabbur, kemudian 10 kunci tadabbur Al-Quran, mencintai dan menghormati Quran, takwa, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan betul, membaca Al-Quran satu persatu, mengulang bacaan, berhenti untuk berdoa, tinggalkan maksiat, beradab dan sentiasa berzikir. Itu 10 kunci tadabbur Al-Quran. Okey, topik 2, pembahagian ayat Quran. So dalam topik ni, bentuk-bentuk pembahagian Al-Quran, okey, ada ayat ahkam, ada kisah Al-Quran, ada sunan ilahiyah, ada hakikat ketuhanan, ada kaedah umum. Okey, Al-Quran adalah kitab yang satu. Ini dalam topik yang kedua. Okey, so ada dalam topik yang ketiga, dari cerita tentang kisah Nabi, kisah solihin, kisah tolehin, kisah haiwan seperti yang sebut tadi tu. Kemudian tujuan kisah-kisah yang ada dalam Quran ni. Takkan Allah cerita benda-benda simple contoh macam semut, lebah, lalat, semua kecil-kecil. Tapi kenapa Allah cerita dalam Quran? Kalau yang besar sikit, ada lembu, ada gajah kan. Tak ada pula zirafah. Dia ada gajah, dia ada lembu. Dinosaur pun tak ada. Dan secara khususnya tak ada dalam Al-Quran. So dia ada tujuan kisah-kisah ni yang berkaitan dengan haiwan tadi tu. Okey, kemudian cara tadabbur kisah Al-Quran, baca bersama guru, meneliti kisah, faham dengan betul, mengeluarkan masa, tempat, peristiwa dan karakter, bina hubungan dan realiti semasa. So ni dia ada penghuraian dia yang disampaikan oleh Ustazah, dan aplikasi dalam isu semasa. Bagaimana kita nak relatekan apa yang ada dalam Al-Quran, sebab Al-Quran ni dia sesuai sepanjang zaman, daripada mula diturunkan sampailah hari kiamat. Quran tu sentiasa sesuai, tapi bagaimana kita nak menyesuaikan
Quran tu dalam kehidupan kita. Itu nak kena belajar tu, kena ada ilmu tu. Okey, kena ada ilmu tu. Kemudian topik 4 ada pengertian sunan ilahiyah dalam Al-Quran, ayat-ayat sunan ilahiyah pada manusia, kejadian manusia lelaki dan perempuan, mengenal semasa manusia. Kemudian ayat-ayat sunan ilahiyah pada selain manusia, Allah mencipta langit dan bumi, penciptaan malam dan siang, kejadian matahari dan bulan, kejadian para malaikat dan binaan langit yang kukuh. Binaan langit yang kukuh. Kemudian kepentingan sunan ilahiyah dalam kehidupan. Okey. Kemudian topik 5 ada pengertian hakikat ketuhanan, cara tadabbur hakikat ketuhanan. Contoh hakikat ketuhanan dalam Al-Quran, ya, Allah yang mencipta segala sesuatu, tiada sekutu bagi Allah dengan sesuatu, Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dialah Allah Tuhan yang sebenar-benarnya, Allah mengetahui setiap yang ada di langit dan bumi, Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Ini, ya. Ini cara-cara nak tadabbur. So, dia ada huraian dia lah. Kemudian pengertian kaedah umum dan ciri-cirinya, tiada paksaan dalam agama, pada kisos itu adalah jaminan kehidupan, niat yang ikhlas hanya kerana Allah, asas kekhalifan manusia, tidak menanggung dosa orang lain, dan perbezaan kaedah umum dan maqasid syariah. Daripada 5 topik yang saya baca ni, yang tuan-tuan dah tengok ni, itu pun kita dah nampak dah secara overview, ya, secara gambaran, orang kata overview ni secara keseluruhan isi kandungan Al-Quran tu. Oh, Quran tu ada cerita ni, cerita ni, cerita ni, cerita ni. Ada kisah ni, kisah ni, kisah ni. Ada berkaitan. Lepas tu bagaimana kita nak memahami sebenarnya apa benda ni intipati. So daripada 5 topik ni pun kita dah nampak dah. Hebatnya Al-Quran tu. Okay. Kemudian topik 6, penghalang utama tadabbur Al-Quran. Apa maksud pengertian penghalang tadabbur? Nasihat agar menghindar diri daripada melakukan kesalahan dalam mentadabbur Al-Quran akibat tidak mentadabbur Al-Quran. Dia ada akibat tidak mentadabbur Al-Quran tu. Yang kita kena ambil cakna, orang kata, ambil cakna. So hasil pembelajaran, di akhir pembelajaran khusus ini, guru-guru akan dapat menyebutkan kaedah-kaedah asas untuk memulakan langkah mentadabbur Al-Quran, mengkategorikan jenis ayat Al-Quran, mengeluarkan pengajaran daripada ayat-ayat yang diberikan. Ini hasil pembelajaran di akhir nantilah apa yang tuan-tuan perolehi mengikuti program persijilan ni. So siapa pensyarah ni? Kita kenali pensyarah. Okey, yang ini Dr. Ustaz Muhammad Abdul Muntasir, pendakwa dan penceramah bebas, motivator dan penulis, pengarah urusan dialek consultation, berasal daripada negara Yaman. Asal dia punya background pendidikan dia, ijazah sarjana muda syariah Islamiah Universiti Hudaidah, Yaman. Kemudian dia ambil master sarjana syariah Islamiah Universiti Malaya di Malaysia. Kemudian PhD pengajian Islam Universiti Malaya. Okey. Dan juga isterinya, mereka suami isteri. Jadi ada part-part tu yang ustaz yang cerita, ada part-part topik yang ustazah ni akan cerita. Ustazah Nurul Hidayah binti Kamaluddin, kalau tuan-tuan dan puan-puan ni sebenarnya tidak asing di media. Di media masa memang tak asing. Dia selalu dijemput ke RTM, T3, T9, ada panelis lah ni. Pendakwa, penceramah bebas, motivator, penulis, eksekutif kanan zakat, PBZ Mawib. Pengalaman eksekutif kanan zakat, panel jemputan di TV Hijrah, Astro TV3 dan RTM, pengisi slot di Radio Salam FM, Nasional FM, KL FM dan jemputan IKIM FM. Pengarah urusan dialek consultation. Pendidikan dia ijazah sarjana muda Syariah Islamiah Al-Azhar Mesir. Tadabbur. Masya Allah, banyak pilihan untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quran sekarang ini. Tadabbur Al-Quran adalah suatu kebiasaan yang sangat best, yang sangat manis untuk seorang pencipta Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, tapi tuan-tuan tengok tadabbur, tuan-tuan tak nampak lagi bagaimana caranya, bagaimana cara yang mudah untuk tadabbur Al-Quran. Bersama dengan kami,
dalam sijil asas tadabbur, insya-Allah kita dah susun satu modul yang mana modul ini kita dapatkan dengan sijil asas tadabbur anjuran Al-Baghdadi, tersusun daripada intronya, daripada cara untuk tadabbur Al-Quran dan apakah penghalang-penghalang untuk kita mentadabbur Al-Quran. Yang kita nak tadabbur ini adalah ayat Allah, maka kena penuh dengan adab di dalam kita mentadabbur Al-Quran. Tak tahu bagaimana manisnya bertadabbur dengan cara para ulama. Jom sama-sama dengan kami dekati kelas ini, iaitu sijil asas tadabbur selama 3 bulan. Tuan-tuan dan puan, kalau nak bersama dengan kami, jangan tunggu lama lagi sebab tempat duduk sangat-sangat terhad. Jadi berdaftarlah sekarang pada di bawah. Kan? Kita jumpa nanti dalam sijil asas tadabbur Al-Quran. Okey, itu sedikit info penting lah sebenarnya. Info penting untuk kita mengetahui apa dia punya isi kandungan tadabbur Al-Quran tersebut. Dan satu lagi yang saya nak share. Jadi nanti tuan-tuan dan puan boleh share maklumat ni kepada orang ramai supaya ajak mereka untuk belajar mengikuti sijil asas tadabbur Al-Quran. Untuk orang kata untuk pengambilan Ogos kita sebenarnya ada pengambilan bulan Ogos ni. So dalam pengambilan bulan Ogos ni kita dah ada tak sampai 10 orang. Kita nak cari dalam 30 orang baru kita start. Dan insya-Allah lah kita dengan adanya cukup quorum tu, jadi kita punya pembelajaran tu lebih, kita boleh discuss, kita boleh buat discussion dan sebagainya. So ajaklah ajak kawan-kawan, adik-beradik. Dan kalau nak dapatkan dia punya info ni dekat website Akademi Al-Baghdadi, website Akademi Al-Baghdadi seperti dalam skrin tu. Okey, tuan-tuan boleh pergi dekat menu atas ni, sijil asas kemahiran tadabbur Al-Quran. So boleh dapatkan info tu kat sini. Okey, saya dah lama baca Quran, hari-hari mesti baca, tapi hati masih rasa tak cukup. Adakah selama ini saya menghayati bacaan Quran? Kita tanyalah diri kita sendiri, cukup ke kalau saya sekadar baca Quran tapi tak faham? Macam mana saya nak memahami dan menghayati Al-Quran? Dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 24 Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maksudnya setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Tu Allah tanya kita tu. Selama ni kau sengaja ke tak faham memikirkan isi Quran ni? Atau telah ada di hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran? Ni kalau kat sini ni, ada di hati mereka tu kunci tu. Maksudnya, Allah turunkan pada Nabi Muhammad SAW ayat ni. Jadi mereka tu siapa? Mereka tu kita lah. Jadi kalau kita tak belajar tadabbur Quran, memahami isi Al-Quran, kandungan Al-Quran ni, kita takut kita termasuk dalam mereka ni. Atau telah ada di hati mereka. Maksudnya kita lah. Kunci penutup yang menghalang daripada menerima ajaran Quran. Masya Allah. Kita takut dengan ayat ni. So boleh share benda ni. Apa itu sijil asas tadabbur Al-Quran? Okey. Sijil asas kemahiran tadabbur Al-Quran merupakan program persijilan bagi melahirkan guru-guru yang mampu membimbing dan memudahkan para pencipta Al-Quran untuk mula mengambil pengajaran dan pedoman daripada Al-Quran. Khusus ini adalah asas dan langkah pertama untuk menyelam dalam ilmu tadabbur. Dalam surah As-Sad ayat 29, Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Maksudnya inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepada kamu dengan penuh berkat supaya mereka memerhatikan ayat-ayatnya ataupun mentadabbur, dan supaya orang yang mempunyai akal fikiran mengambil pelajaran daripadanya. Surah As-Sad ayat 29.
Okay, so kini kemahiran tadabbur boleh didapati dengan menyertai program sijil asas kemahiran tadabbur Al-Quran Al-Badani. Tak perlu belajar lama, tak perlu risau tak ada asas, tak perlu lulusan tinggi, tak perlu bahasa Arab, tak perlu tercari-cari lagi. Asalkan kita nak ada niat untuk memahami ayat Al-Quran, dapat mengambil pengajaran daripada Al-Quran, so kita sudah cukup syarat untuk kita nak join program persijilan. Ni orang kata sempena mahal hijrah kan. Kita kena berhijrah daripada tahun lepas kita tak faham, tak tahu macam mana nak mentadabbur Quran. Apa kata mahal hijrah 1445 hijrah ni, kita mengambil satu langkah proaktif dengan menyertai program sijil asas tadabbur Al-Quran. Sekurang-kurangnya inilah usaha yang kita nak buktikan pada Allah SWT. Ya Allah, aku berusaha untuk mentadabbur Quran ni. Jadi jangan masukkan aku ni dalam mereka yang kau masukkan tadi dalam ayat yang disebut atas kan. Ini bila kita join dah, ya Allah, inilah langkah pertama saya untuk memahami Al-Quran, nak belajar gini. Supaya nanti kita mudah nak menjawab di depan Allah SWT di akhirat nanti. So kelebihan menyertai sijil asas kemahiran tadabbur Al-Quran ni, model tersusun membina keyakinan untuk tadabbur. Okey, pengendali ni memang dia sangat berpengalaman untuk mentadabbur Al-Quran. Kemudian pembelajaran hujung minggu saja. So kelebihan dia ni yang saya dah sebut tadi itulah. Macam mana nak mentadabbur dan sebagainya. Ini tadi Ustazah, dan kita buat sesi secara online sahaja. Buat masa ni secara online. Mungkin nanti sebab bila online ni kita membuka ruang lebih ramai masyarakat Malaysia untuk belajar ilmu tadabbur Quran ni. Selalunya kalau kita tadabbur Quran, contohlah kalau di surah masjid kan, kita dengar je ustaz tu bagi tazkirah kan. Ustaz tu bagi kuliah maghrib ke, kuliah subuh ke, kuliah duha ke, kita dengar je ustaz tu mentadabbur ayat Quran. Itu pun kadang kita kejap datang, kejap join, kejap tak join. Banyak tak join daripada yang join kan. Jadi apa kata, kita belajar sendiri macam mana nak mentadabbur Quran. Lepas tu kita baca Quran, kita buka Al-Quran, kita ambil satu ayat. Okay, ni ceritanya begini. Jadi kita dapatlah mutiara tu kan. So apa kata mereka yang telah menyertai program sijil asas tadabbur ni, kata bila saya nampak ruang untuk mencari ilmu, saya cepat-cepat ambil peluang. Nak saya bukan berlatar belakangkan pendidikan agama. Maksudnya dia tak ada background pendidikan Islam, dia tak ada background Al-Quran, dia tu mungkin suri rumah, dia tu mungkin doktor, nurse, ataupun dia tu peguam atau engineer atau arkitek ataupun cikgu, tapi bukan dalam bidang agama, boleh join program ni. Nampak je kelas sijil tadabbur, cepat-cepat saya grab nak ada promo yang bantu saya untuk bayar secara angsuran. Ini antara kemudahan yang kita berikanlah dari segi pembayaran yuran. Memang kalau ikut yuran asal kita 1,500 1,500 itu yuran asal untuk 3 bulan punya program. Kira sebulan tu bayar 500 lah untuk dapatkan ilmu ni. Ilmu ni memang kita tak boleh beli dengan RM1 sebenarnya ilmu ni, sebab ilmu tu lebih bernilai daripada RM1. Sebab bila kita boleh tadabbur Quran, kita dapat memahami Al-Quran, kita dapat mengamal Al-Quran, apa yang kita dapat? Syurga mana boleh dibeli, syurga tu tidak ternilai. Dengan pelaburan kita yang mungkin RM500, RM1,000 tu memang tak terbeli. Tapi sempena mahal hijrah ni, kita bagi 50% diskaun. Maksudnya 750 saja untuk 3 bulan punya pembelajaran. So kita open penyertaan ni sehingga hari Isnin 31 Julai. Sebab Ogos kita dah nak start program ni dengan Ustazah. So kalau berminat, tuan-tuan boleh ambil nombor telefon tadi tu. Okey, boleh ambil nombor telefon yang tertera tadi, 01 mana tadi, dalam slide yang Ustaz share tadi, saya tulislah dalam chat tu dalam chat tu.
Okey, 0103364427. InsyaAllah kami punya admin akan apa ni? Akan menghubungi tuan-tuan dan puan. So rebutlah peluang ni. Tak kiralah tuan-tuan dan puan siapa, latar belakang apa. Semua boleh belajar macam mana nak tadabbur. Apatah lagi kalau tuan-tuan dan puan-puan adalah seorang guru. Tak kisahlah guru matematik ke, guru bahasa ke, guru apa ni, pendidikan jasmani ke. Tapi kalau ada ilmu nak mentadabbur Quran ni, sambil-sambil kita mengajar anak murid kita tu, kita ambil satu ayat, kita share dalam 5 minit, kita cerita gini kan. Mungkin dengan cara itu anak murid kita pun tersentuh hati dia. Oh, macam itu ya Quran. Dia pun terus minat untuk mempelajari Al-Quran, ataupun dia terus minat untuk apa ni, mendapatkan ilmu ataupun ilmu tadabbur tu daripada kita. So itu adalah saham jariah kita di akhirat nanti. Kalau pelajar-pelajar kita tu dengan kita sharing apa ni, ayat Quran yang kita boleh cerita apa pengajaran, apa diiktibar, apa semua tu, maka anak murid kita pun jadi orang yang baik, jadi orang yang soleh, dia pun jadi minat dengan Al-Quran, baca Al-Quran, tabur aku, masya-Allah. Itu kalau satu orang pun kita, anak murid kita jadi macam itu, masya-Allah, sepanjang hidup dia tu semua pahala amal jariah. Malahlah umur kita ni bukanlah sampai 100 tahun, 200 tahun. Tapi dengan sedikit ilmu yang bermanfaat ni, masya-Allah ya. Apatah lagi ni malam Jumaat ya. Dengar sedikit kan. Dia punya inilah cara-cara kita nak, orang kata, untuk saham akhirat kita ya. Jadi jangan lepaskan peluang. 50% diskaun, okey, RM750. Itu pun kalau bayar ansur 3 bulan tu, masya-Allah, sebulan tak sampai RM300. RM250 saja. Kita dah dapat ilmu yang masya-Allah. Ustazah dengan ustaz ni, dia nak dapat ilmu ni, seorang kena belajar sampai mesti Yaman. Sampai ambil PhD. Kemudian seorang lagi kena ambil kat Mesir, habis 4-5 tahun untuk nak mencari macam mana kunci nak tadabbur Al-Quran ni. Kita tinggal tadah ilmu dan petua yang dia bagi, tips yang dia bagi ni, 3 bulan kita dah boleh dapat ilmu walaupun tidak sama dengan ilmu mereka. Sekurang-kurang ilmu tu cukuplah ada sedikit, tapi kita boleh guna untuk kehidupan kita. Itu lebih bermakna daripada ilmu kita menggunung tinggi tapi semua tak ada manfaat untuk hidup kita kan. Itu sedikit ulasan daripada Ustaz. Mari kita sama-sama belajar ilmu tadabbur Quran ni. Okey. Tolong kongsikan kepada kawan-kawan ya. Kita nak buat intake Ogos ni ya. Intake Ogos. Tolong share ya, Akademi albadadi.my LP Tadabbur ni. Okey. Saya share dalam chat ni. Nanti boleh copy paste ya. Boleh copy paste. Saja sharing kat grup sebelah, grup adik-beradik, grup kawan sekolah, biar dia klik. Biar dia klik, dia tengok, baca, dia minat, dia join program. Dia join program, pahala tu dah confirm lah. Confirm. Walaupun tuan-tuan tak belajar, orang lain yang tuan-tuan share tu dia belajar, tuan-tuan dapat pahala dah. Bukan susah nak cari pahala ni. Tapi apatah lagi lebih baiknya tuan-tuan pun belajar, orang lain yang tuan-tuan share tu pun belajar. Kita ada kekosongan lagi dan kita punya promotion 50% diskaun ni sampai bulan Julai. Okay, so sampai bulan Julai, 31 Julai. Jadi jangan tunggu lama-lama lah. Join insya-Allah. Ya, kalau nak dengar lagi taklimat seperti ini, kita akan buat taklimat setiap hari. Besok kita ada taklimat sijah asas perguraan Quran. Ya, sebelah petang, pukul 3 petang. Okey. Semalam Ustaz share tentang sijil prasanad dan sanad Al-Quran. So sampai ada yang tanya, Ustaz, mana satu saya nak belajar dulu? Nak belajar ambil sanad
bacaan Quran dulu ke, nak ambil sijil asas perguruan Quran dulu ke, nak ambil tadabbur. Sekarang ni mana-mana pun boleh. Ambil semua pun lagi bagus. Ya, tapi bila ambil semua tu apa ni, dia punya waktu tu takut nanti tuan-tuan tak boleh nak follow. Tapi jangan risau sebab kita punya kelas ni online, ada rakaman, okey. Dan kita akan bagi akses kepada tuan-tuan username dan password dalam tempoh 3 bulan tu. Kalau ada yang tak faham ke apa, nak tengok balik, nak ulang balik dia punya rakaman video tu, bolehlah ulang banyak kali sampai faham. Sebab kadang kita ni orang dewasa, bila belajar, kita dengar sekali tu kita dapat mungkin 10%, 20% je. Sebab mungkin kita tak fokus apa semua kan. Online pula sampai 1 jam sampai 2 jam kan. Kalau online tu 15 minit, kita dapatlah beri fokus. Sebab fokus manusia ni lepas 15 minit dia dah tak boleh nak fokus. Tapi jangan risau, kita ulang balik nanti dia punya video tu dekat dalam sistem yang kita dah buat tu. Tengok balik dengar kali kedua, tambah lagi jadi 40%. Dengar lagi kali ketiga, dapat lagi sampai 60%. Kalau kita satu kuliah tu kita dengar sampai 5 kali, saya yakin dapat 100% apa yang ustazah dan ustaz tu sampaikan pada kita. Kita dapat 100% apa yang disampaikan tu dengan apa yang kita terima. Berbanding kalau kelas fizikal ni, kadang kalau kita tak buat catatan, kan, kita tak buat catatan, memang habis kita dapat banyak tu dah. Kalau dapat 30%, 30% je lah. Lepas tu kita kena baca buku. Tak sama baca buku dengan penerangan daripada guru kita. Tapi kalau dengan ada rakaman video secara online ni, mula-mula kita dengar dulu di meja kuliah, lepas tu kita tengok pula rakaman dia, insya-Allah kita boleh dapat ilmu tu sampai ke 1%. Ini yang kita harapkan supaya tuan-tuan dapat betul-betul ilmu tu dapat dimanfaat setidak-tidaknya untuk diri tuan-tuan dan puan-puan. Apatah lagi kalau tuan-tuan dan puan-puan share pula dengan suami, share pula dengan anak, share pula dengan cucu. Masya Allah, hidup kita ni disinari dengan cahaya Al-Quran. Okey, ada nak tanya tuan-tuan dan puan-puan? Jadi itu sajalah saya punya taklimat. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Puan Hasanah, Puan Fuziah. Minta maaf kalau cik Puan Hasanah dan Puan Fuziah. Mudah-mudahan perkongsian ustaz ni sedikit sebanyak dapat memberi kebaikan, ya. Kalau tuan-tuan belajar pun, saya pun dapat pahala, tumpang pahala. Kalau tuan tolong share dengan orang lain pun, tuan-tuan pun dapat pahala juga. Saya pun dapat pahala juga. Itulah kita ni, ialah pahala lah yang kita cari. Sebab itulah kita nak bawa nanti yang untuk di hari kemudian, ya. Okey, kalau tak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan, boleh unmute. InsyaAllah Ustaz cuba jawab mana yang Ustaz boleh jawab. Silakan. Kalau tak ada, saya serahkan baliklah pada Cik Iman untuk menutup majlis ni.